Usman Awang itu Jawa itu Melayu, Bugis Melayu, Banjar Melayu, semua Melayu. Jadi itu konsep Melayu jangan dikaitkan dengan etnik yang sempit. Itulah yang memungkinkan kita membentuk satu dikatakan kampung global atau global village. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu bahasa, salam satu Nusantara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Pada jumpa kali ini saya akan mereaksi sebuah video. Tidak lama basa-basi, yuk kita sama-sama simak video ini. Sebelum itu lagi sebenarnya. Pada hemat saya soal pangkal atau pokoknya ialah konsep Melayu itu bukan sekadar dapat dikaitkan dengan etnik. Benarlah Melayu itu ada kaitan dengan etnik, tetapi di peringkat lebih tinggi Melayu itu sebenarnya bukan konsep etnik semata-mata, konsep ketamadunan. Satu konsep yang merentas ratusan etnik. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas, tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua benang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Pernah juga dikenal sebagai bangsa Jawi. Bangsa Jawi berpangkal pada Islam Arab Al-Jawa. Seolah yang datang ke Timur Tengah seolah itu semua orang Jawa. Kerana sebelum tamadun Melayu, tamadun Jawa itu yang terkenal. Lebih awal. Silap paham itu tidak apa-apa. Tapi yang penting bahawa yang dikatakan bangsa Jawi itu tidak meliputi hanya soal etnik Melayu, baik yang di tanah Melayu atau di Sumatera, tetapi siapa saja seperti kata Usman Awang itu Jawa itu Melayu, Bugis Melayu, Banjar Melayu, semua Melayu. Jadi itu konsep Melayu jangan dikaitkan dengan etnik yang sempit. Itulah yang memungkinkan kita membentuk satu dikatakan kampung global atau global village. Yang juga dapat menjelaskan bahawa apabila orang Melayu berpindah dari satu tempat ke satu tempat, itu bukan soal pendatang. Betul. Ini kita nak menegaskan mereka hanya berpindah dari kampung ke kampung. Dari Sumatera sebagai contoh, dari Pulau Jawa, dari Temasek ke Melaka. Itu hanya perpindahan kampung. Jadi tak sama dengan kedatangan orang lain di luar alam Melayu. Dan satu lagi yang cukup menarik dalam konteks yang saudara timbulkan itu ialah kita ada dikatakan Melayu, kawasan Melayu Perdana. Ini sekarang kita kenal Malaysia, Indonesia, Brunei lebih kurang. Tapi jangan lupa kita ada yang diaspora itu tadi. Kewujudan Melayu di Afrika Selatan, di Sri Lanka, di Kampuchea, di Laos, di Vietnam, dan sekarang sudah merata di Suriname juga. Dan dalam komuniti yang asal bukan Melayu pun telah wujud komuniti Melayu sekarang di Amerika, di Eropah dan sebagainya, bahkan di Tanah Suci. Jadi artinya konsep Melayu sekarang ini harus diangkat begitu rupa supaya Melayu itu dilihat sebagai bangsa besar. Maka itu saya suka menggunakan istilah Melayu Mahawangsa, iaitu Melayu bangsa besar. Jangan disempitkan. Dan ini dengan sendiri akan mengelakkan kita daripada bersikap parokial. Saya Indonesia, saya Malaysia, saya Singapura, saya Brunei. Dan dengan sendiri kita akan memecah belahkan kesatuan Melayu yang cukup hebat dari zaman Sriwijayanya, Kesultanan Melayu dan Melayu baru mesti mengangkat konsep nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM yang digerakkan pada tahun 2000. Pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Dan ketika itu kita menggunakan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Dan ini bagi saya satu jalan tengah, kompromi yang boleh diambil dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Oke teman-teman, itu tadi video yang sangat menarik. Ya, bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan komen di kolom komentar ya. Jika video kali ini menghibur teman-teman semua, silahkan subscribe dan like. Ya mungkin itu saja yang mau kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.